Kelima negeri akan beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa Isnin ini. Menteri Kanan Pertahanan. Peralihan Pelan Pemulihan Negara bagi semua negeri sudah pun memasuki ke fasa keempat sekaligus menyaksikan lebih banyak kelonggaran diberikan membabitkan aktiviti sosial. Sudah tentu antara paling gembira dengan peralihan ini adalah pengusaha majlis perkahwinan dan catering yang sebelum ini turut terjejas teruk. Bagi Intan Solina Abdul Muttalib, 41, segala perancangan untuk memulakan kerja dari segi prosedur operasi standard SOP dibuat dengan rapi, malah mengambil beberapa langkah tambahan sendiri. Selalunya kita akan cerita macam ni. Okey, untuk jiran-jiran kita bagi masa daripada pukul 10.30 hingga pukul 11 ke pukul 12 macam tu. Lepas tu start pukul 12 sampai pukul 2 kepada saudara mara, adik-beradik semualah. Dan start pukul 2 lebih sampai pukul 4 tu kita minta diorang panggil kawan-kawan ayah mak ayah atau kawan-kawan pengantin untuk datang time tu, sebab kita nak kena bahagikan kepada sesi-sesi supaya mereka tak datang serentak. Takut nanti datang serentak jam lah dekat luar, sebab dewan ni hanya muat dalam buat masa ni 180 sahaja. Dia yang hampir 10 tahun mengusahakan perniagaan ini akui banyak menerima tempahan, tetapi disebabkan PKP, majlis yang dirancang perlu ditunda. Sebelum PKP, dewan kita ni boleh memuatkan lebih kurang dalam sekali masuk dalam 300 orang ke 400 orang lah. Tapi masa PKP tu dan kita dah mengikut SOP, bila kita terpaksa mengikut SOP yang ditetapkan, kita terpaksa membuatkan limitkan tetamu yang datang daripada 300 ke 400 tu, kita buangkan 50% daripada situlah. So tetamu yang datang tu berkemungkinan ada yang, kalau dewan kita muat dalam 150 ke 180 lah. Sebab satu meja tu dalam 6 kerusi sahaja kita letakkan. Kalau sebelum ni satu meja memuatkan dalam 10 kerusi, tapi sekarang dalam 6 kerusi sahaja untuk satu table lah. Cara mengendalikan kenduri kahwin juga berbeza daripada sebelum ini. Meja makan tetamu perlu dijarakkan sejauh 2.5 meter bagi setiap meja. Bagi pemilik di Alnia ini, dia dapat menarik nafas lega apabila lampu hijau yang diberikan kerajaan untuk mengadakan majlis sosial dapat dilaksanakan dengan baik setelah hampir setahun lebih tidak beroperasi. Malah berharap agar semua tetamu yang hadir ke majlis kenduri kendara atau sebarang majlis keramaian dapat mematuhi SOP yang disediakan oleh penganjur majlis dan juga tuan rumah. Ya, nak tak nak kita kena patuh dengan keadaan norma baru ni. Pelbagai SOP yang telah pun ditambah baik dalam kalangan kita sebagai penganjur majlis ni, memang kita kena betul-betul detail lah kan. Orang kata daripada 10 kerusi satu meja bulat tu kepada 6. Itu nampak macam simple sebenarnya, tapi dalam kita tak perasan itu membantu sebenarnya untuk mengurangkan lagi risiko kebolehjangkitan dalam kalangan tu. Begitu dia tembak tadi macam kan. Tu. Mesti dulu masuk pembarisan ni. Untuk merisa suhu tu. Okey, kita nak teruskan. Kali ini kita nak ambil pandangan daripada seorang jurugambar yang kebiasaannya akan mengambil detik-detik indah ni lah kan. Betul. Di majlis keramaian ni. Jadi kita nak bersama dengan Cik Muhammad Zarif Nasharuddin, pemilik Kleografi Studio bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ada tak orang cakap muka awak ni macam muka pelakon Muhsin tu? Ada tak Syafiq Naswib tu? Ada beradik tak dia? Ada juga. Kan? Tapi biasa dia ambil gambar. Betul, gambar dia pun terlupa kadang-kadang dia sama. Okey, Encik Zarif sebagai fotografer kan, mula-mula mungkin kita nak tanyalah, selepas anda dah, orang kata industri kita ni semua lumpuh kan, selepas sejak 2 tahun kebelakangan ini, bila kita dah boleh datang ke majlis, dah ada wedding semula, apa yang mungkin perkara paling penting sekali dapat anda nampak selepas perubahan itu berlaku? Apa paling penting sekali, mestilah kita punya, sebab kita dah setahun lebih macam tak beroperasi macam yang Anim cakap tadi. Untuk mostly pengusaha wedding ni, dia tak dapat beroperasi lah selama setahun lebih. So, dia membagi impact yang positif lah dari segi kewangan company. Ya, sebab dah lama tak beroperasi, kita punya kewangan company pun makin tak baik lah.
Ya. Ya. Zarif, anda mewujudkan koreografi studio ni pada tahun 2019. Itu tahun yang mencabar tu sebenarnya permulaan Betul. tu. Okey, kita lihat apa peranan jurugambar dalam sama-sama untuk terus mematuhi SOP majlis keramaian pada kali ini, Zarif. Macam mana awak juga nak patuh SOP tapi dalam sama nak merakam detik-detik kenangan indah ni? Okey, pertama sekali sebelum saya pergi ke majlis perkahwinan, biasanya saya akan buat self-test lah untuk keadaan saya sendiri. Setiap kali saya nak pergi ke event wedding, memang saya akan buat saliva punya test kit tu lah. Okey. Dan kita akan update lah kepada kita punya pengantin supaya minta diorang pun vendor-vendor tu boleh buat sekali lah. So supaya kita berada dalam keadaan selamat lah. Kita tak adalah Betul. takut. Untuk bekerjasama dengan diorang. Biasanya tiap-tiap hari kita akan buat macam tu. Setiap kali ada wedding. Okey, contohlah kan kita nak ambil shot yang cantik macam ni kan. Semua close up. Ada yang mungkin boleh zoom dan sebagainya. Saya tak tahulah terma yang sepatutnya kan. Tapi mungkin yang memerlukan shot yang dalam penjarakan kurang daripada 1 meter tu. Fotografer nak kena duduk dekat-dekat, nak ambil, nak detail cantik-cantik kan. Jadi macam mana awak tangani keadaan itu? Apakah SOP dah sendiri yang awak ciptakan untuk tidak memastikan penjarakan awak dengan pengantin masih lagi dapat dikekalkan? Kalau dalam keadaan macam ni, biasanya saya tak bergerak banyak. Saya kurangkan pergerakan saya. Sebab dalam keadaan majlis kampung, di majlis nikah tu tak lama, dalam 10 minit. Jadi ni memang kita kejap je kat situ dan saya tak bergerak banyak. Saya ambil mana yang dapat je waktu tu. Sekarang sebab kalau masuk masjid pun dia ada peruntukan masa kan. Tak boleh lama-lama nikah settle terus dah boleh balik dah. Betul. Okey, Zarif, yang terakhirnya mungkin sebagai antara yang turut terkesan dan sekarang kembali bernafas dalam industri perkahwinan ini juga, apa harapan anda dan nasihatlah kepada rakan-rakan jurugambar yang lain juga dalam usaha untuk kita terus patuh SOP, kita nak terus survive dalam jangka masa yang lama ni, Zarif? Okey, harapan saya semoga pengusaha industri, tak kira catering ke, kita dapat sentiasa mematuhi SOP lah. Supaya kita jangan leka lah. Sebab sekarang pun kalau kita tengok kes makin naik, kita tak naklah tutup semula. Sebab kita baru nak dalam proses pemulihan. Jadinya kita kena sentiasa beringat lah supaya kita dapat beroperasi macam biasa. Kita tak nak beroperasi sebulan 2 bulan. Kita nak beroperasi dalam keadaan macam ni selama-lamanya lah. Betul. Jadi, Baiklah. kita harap dapat kekalkan SOP lah. Kita kena ingat. Ya, tanggungjawab bersama kan. Okey, terima Tanggungjawab kasih bersama. banyak-banyak kepada Encik Zarif. Muhammad Zarif Nasharuddin, pemilik koreografi studio yang bersama dengan kita, dan harapnya ini menjadi inspirasi juga kepada mereka di luar sana yang terlibat dalam majlis, terutama sekali jurugambar. Assalamualaikum Zarif. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Jaga diri ya. Okey. Okey, Mohsin. terima kasih. Ya.